tidak terabai. Dan sudah pastinya seperti yang kita janjikan sebelum ini, kita akan berbicara berkenaan Malaysia hampir capai imuniti kelompok. Jadi perinciannya kita dapatkan bersama dengan Datuk Dr. Hisham Shah Mohamad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Penyelidikan dan juga Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Baik Datuk, kita lihat Malaysia akan mencapai imuniti kelompok lebih cepat berbanding sasaran awal seperti yang ditetapkan sebelum ini pada penghujung tahun. Namun ini merupakan satu perkembangan yang sangat baik untuk kita kongsikan kepada penonton. Selamat pagi Malaysia. Bagaimana Datuk melihat perkembangan vaksinasi dalam negara sehingga negara kita dikira sebagai negara yang terpantas dari segi ataupun kadar vaksinasi di peringkat global, Datuk? Ya, Alhamdulillah, Munawar dan Syahida. Ya. Jadi seperti yang kita tahu, jadi perancangan negara kita dalam melaksanakan program imunisasi kebangsaan ini bermula sejak tahun lalu lagi. Ya. Saya masih ingat lagi masa bulan Jun tahun lepas apabila pengeluar vaksin membuat vaksin-vaksin mereka. Kita dah berbincang dengan pengeluar luar negara untuk bagaimana untuk mendapatkan bekalan vaksin. Dan apabila Jawatankuasa akses vaksin kebangsaan ditubuhkan pada bulan 10, pada ketika itu kita telah mula membuatkan perancangan. Jadi pada saya perancangan kita yang lebih awal dulu telah dapat membuahkan hasil apabila kita dapat bekalan vaksin. Pada awalnya kurang, tetapi bila kita mulakan pada bulan 2, tetapi bila bekalan vaksin ini dapat kita perolehi disebabkan perancangan kita pada tahun yang lepas, kita alhamdulillah telah dapat mendapat pencapaian yang antara terpantas di dalam dunia. Pada satu ketika itu lebih daripada 500,000 dos satu hari. Jadi antara faktor menyebabkan kepada pencapaian yang beransang kayak ini pada pendapat saya adalah menerusi kerjasama pelbagai pihak di dalam kerajaan, ya, antara agensi dalam kerajaan dan juga antara luar kerajaan, ya. Whole of government dan whole of society approach ini telah banyak membantu kita di dalam kerajaan, banyak bekerjasama begitu rapat dengan MOSTI, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kewangan yang membawa peruntukan, Jabatan Perdana Menteri dan juga Kementerian Pelajaran. Jadi gabungan di dalam agensi kerajaan ini yang memberikan kolaborasi yang sungguh mantap dapat membenarkan kita mendapat akses vaksin, dan seterusnya apabila kita melaksanakan program vaksinasi kebangsaan seperti yang dapat kita lihat gabungan antara pusat pemberian vaksin kerajaan dan juga pusat pemberian vaksin swasta telah kita gabungkan. PPV awam dan PPV swasta yang dikendalikan oleh PH Corp telah dapat memberikan satu pencapaian yang begitu baik, dan kita telah dapat meningkatkan pemberian vaksin ini pada masyarakat kita dengan cepat. Dan selain daripada pusat vaksinasi yang besar, kita juga ada pusat-pusat vaksinasi yang bergerak untuk mendapat memberikan vaksinasi kepada golongan yang di tempat-tempat yang terpencil. Dan itu antara strategi kita apabila perancangan dan pelaksanaan kita dapat kita lakukan dengan baik. Dan selain itu kita amat-amat berterima kasih kerana majoriti rakyat negara kita memberikan sambutan yang menggalakkan kepada vaksinasi, program vaksinasi ini, dan kita harap mereka yang masih ragu-ragu yang sedikit ini dapat ke hadapan untuk kita melaksanakan terus mensasarkan supaya seramai mungkin rakyat negara kita dapat menerima vaksin COVID-19 ini. Datuk, kalau kita dapat saksikan sasaran peratusan untuk kita mencapai imuniti kelompok adalah 80%. Kalau Datuk boleh kongsikan dengan lebih lanjut, apakah penjelasan saintifik di sebalik sasaran 80% ini? Itulah bila kita melihat pada virus ni kan, kita untuk mencapai imuniti kelompok dia bergantung kepada kadar kebolehjangkitan sesuatu virus itu. Pada perkiraan awal kita, virus daripada strain yang lama, varian lama daripada Wuhan itu, dia punya kadar kebolehjangkitan hanya sekitar 2.5. Maknanya satu jangkitan boleh menjangkiti kepada 2.5 ataupun 3 orang. Tapi bila varian-varian baru yang datang ini, dia punya kadar kebolehjangkitan telah meningkat kepada 5 ataupun ke 8 ke 9. Maknanya satu infection boleh menjangkiti kepada 8 atau 9 orang. Jadi apabila itu berlaku, kita punya jangkaan pada awalnya 70% seluruh negara patut menerima vaksinasi. Sekarang terpaksa kita
naikkan kepada 80% ataupun 9%. Itulah yang kita sasarkan ya. Itu begitu mencabar kerana kita masih tahu sekarang ini vaksin itu hanya diberi kebanyakannya kepada orang dewasa dan golongan dewasa hanya sekitar 70%. Jadi kalau kita dapat untuk memberi vaksinasi kepada semua dewasa, itu hanya sekitar dapat mencapai 70%. Ya. Kalau kita dapat imuniti kelompok, ia harus melangkau kepada 80% dan seterusnya. Jadi target sekarang kita tidak mengatakan imuniti kelompok itu yang begitu penting, tapi apa yang penting target kita sekarang untuk memberi vaksinasi kepada semua rakyat negara kita yang boleh menerima vaksin, sama ada dewasa ataupun sekarang kita melihat kepada golongan remaja dan juga mereka yang berumur 12 tahun sehingga ke 18 tahun. Kita cuba untuk memberi vaksinasi kepada semua rakyat Malaysia yang boleh menerima vaksin supaya kita dapat mencapai imuniti di kalangan kelompok masyarakat kita pada tahap yang tinggi. Dengan ini kita dapat memastikan jangkitan transmisi jangkitan COVID-19 ini dapat kita putuskan. Seperti yang kita sudah maklum, matlamat imuniti kelompok bagi populasi dewasa ini sudah pun menghampiri sasarannya, dan juga seperti yang Datuk nyatakan tadi, program vaksinasi akan diteruskan juga bagi kelompok remaja, dan hari ini kita melihat permulaannya di negeri Sarawak, Datuk. Jadi bagaimana penerangan daripada Datuk untuk kita melihat perluasan imuniti kelompok untuk kita melindungi bukan saja populasi dewasa tapi juga kumpulan-kumpulan remaja, khususnya dengan pembukaan sekolah yang akan tiba nanti, Datuk? Betul. Strategi kita memang kita nak mencapai kepada golongan remaja juga, kerana kita dapati pada data yang kita perhatikan pada setiap hari, peratusan golongan remaja dan kanak-kanak yang terkesan akibat COVID-19 ini semakin meningkat peratusannya. Kalau dahulu pada tahun lepas hanya lebih kurang 10% ataupun kurang, tapi sekarang meningkat 15% dan ke atas. Dan kita dapati golongan remaja dan golongan kanak-kanak ini juga menghadapi komplikasi risiko yang tinggi. Jadi dengan ini, apabila kita dapat lihat bahawa hampir 88.9% dewasa pada semalam telah menerima sekurang-kurang satu dos dan 69.6% golongan dewasa telah menerima 2 dos, telah menerima. Jadi yang lain tu kita perlu berikan vaksinasi, dan golongan remaja ini akan kita sasarkan. Dan bila golongan remaja ini dapat kita beri vaksinasi, maknanya jumlah mereka dalam masyarakat yang mempunyai imuniti terhadap COVID-19 ini akan meningkat, dan dengan itu mereka akan menjadi pendinding kepada mereka yang masih belum menerima vaksinasi. Itu strategi awal kita. Kita akan mulakan pada pertengahan bulan September ini pada seluruh negara, tapi Sarawak akan memulakannya dulu. Dan Sarawak kita dapat perhatikan apabila kadar imunisasi dia tinggi, walaupun kes-kes baru dia banyak, tapi kes-kes baru pada kategori 4 dan 5 itu begitu kurang. Single digit saja, satu angka saja berbanding kepada puluhan ataupun ramai sebelumnya. Ya. Jadi bila Sarawak mulakan, dan kita akan mulakan pada seluruh negara, bermula kepada mereka yang mempunyai risiko tinggi di kalangan mereka yang berumur 12 ke 18 tahun, dan juga kita akan mulakan peringkat umur 16 tahun ke 17 tahun dahulu, dan kita akan berperingkat. Jadi dengan itu kita harap seramai mungkin golongan remaja juga dapat kita beri vaksinasi, dan dengan itu kita dapat mencapai tahap imunisasi dalam negara kita dan dalam komuniti kita yang kita harapkan. Datuk, berapa lama tempoh yang diperlukan untuk kita sama-sama menyaksikan keberhasilan imuniti kelompok ini? Jadi kita dah dapat perhatikan dia punya keberhasilan impak daripada vaksinasi ini di wilayah Labuan sebagai contohnya. Kita dapati memang wilayah Labuan, kita dapat perhatikan bahawa kadar vaksinasi dewasa mereka telah, yang kedua-dua dos telah diterima 95.6% ya, setakat semalam ya. Jadi maknanya hampir keseluruhan golongan dewasa di sana telah mencapai imuniti kelompok, dan kalau kita tengok populasi, 65.8% populasi mereka telah menerima vaksinasi seluruhnya. Jadi hasil daripada vaksinasi yang tinggi ini, kita dapat perhatikan bahawa jangkitan kes-kes baru adalah kurang, dan begitu juga kes-kes yang pada kategori 4 dan 5 juga adalah amat rendah. Jadi perkara yang sama kita harap dapat kita capai di negeri-negeri lain, dan kita jangkakan pada bulan Oktober ini
kita jangkakan kita dapat capai pada peringkat yang tinggi, peratusan yang tinggi. Kita harapkan 80% keseluruhan penduduk ya. Jadi maknanya kita kalau kira ikut dewasa, kita dah seluruh negara 69.6. Jadi kita harapkan bila Oktober kita dah capai 80% golongan dewasa seluruhnya telah lengkap divaksinasi, dan ini akan dapat diterjemahkan pada masyarakat dengan kurangnya kes-kes baru, dan lebih pentingnya kurangnya kes-kes yang mengalami jangkitan COVID-19 kategori yang serius ya, kategori 3, 4 dan 5. Itu yang kita harapkan, Munawar dan Syuhaidah ya. Baik Datuk, kita lihat seperti yang Datuk nyatakan tadi, beberapa negeri telah pun mencapai imuniti kelompok, antaranya wilayah Sultan Labuan, Negeri Sarawak, Lembah Kelang khususnya. Dan kita lihat daripada perkembangan semasa sebelum ini melalui operasi lonjakan kapasiti pemberian vaksin di Lembah Kelang, pastinya ia memberi impak yang sangat maksima dan juga impak yang sangat memberangsangkan, Datuk. Jadi bagaimana strategi ini boleh diaplikasikan kepada negeri-negeri yang masih lagi rendah dari segi kadar vaksinasinya, Datuk? Ya, memang kita pada awal dulu kita menumpukan kepada daerah-daerah di mana terlampau banyak kes ya. Apabila berlaku krisis di mana kes begitu tinggi di Lembah Kelang, kita melaksanakan operasi lonjakan kapasiti daripada segi kemudahan kesihatan, perubatan di hospital dan sebagainya, dan kita juga melaksanakan operasi lonjakan kapasiti untuk melaksanakan vaksinasi dengan begitu berfokus pada tempat-tempat sebegini ya. Tapi perkara yang sama juga kita laksanakan di negara-negeri lain ya. Kita telah memberi vaksin yang jumlah yang amat tinggi. Yang tinggi kepada negeri Sabah. Kita juga memberikan vaksin jumlah vaksin tinggi kepada Pulau Pinang, kepada Perak, kepada Kedah dan kepada Johor. Dan kita dapat laksanakan program vaksinasi macam operasi lonjakan kapasiti juga di wilayah-wilayah lain yang menghadapi masalah yang sama. Dan sekiranya kita dapat lihat di Lembah Kelang, kesesakan di Jabatan Kecemasan telah berkurangan, dan begitu juga jumlah kes kita telah nampak mulanya trend penurunan, dan kita begitu yakin dan insya-Allah kita akan dapat juga melihat kesan positif yang serupa di negeri-negeri lain yang sedang berhadapan dengan jumlah kes yang semakin meningkat ini. Datuk, kalau kita lihat sekarang ini, ialah kita belum lagi mencapai sasaran imuniti kelompok 80% itu, tapi kita sudah dapat menyaksikan bagaimana pengurangan kadar kemasukan pesakit COVID-19 bagi kategori 3, 4 dan 5. Jadi dalam masa yang sama, sekiranya beberapa bulan akan datang kita mencapai imuniti kelompok tersebut, adakah terdapat keperluan untuk kita memberi suntikan booster untuk kepada mereka yang sudah pun menerima suntikan vaksin ini, Datuk? Nah, itu soalan yang baik, Syuhaidah. Itu pun kita sedang memperhatikan data-data daripada luar negara, dan juga kita juga sedang membuat kaji lidikan sendiri melihat kepada paras imuniti atau paras antibody selepas vaksinasi di kalangan rakyat kita ya, untuk melihat sama ada perlu ke atau tidak ya dos booster ketiga ya. Jadi pada masa ini data masih belum mencukupi untuk memberi apa-apa pandangan ataupun guidance terhadap keperluan dos ketiga. Tetapi kita tahu bagi mereka yang mempunyai penyakit tertentu seperti immunocompromise ya, bila tubuh mereka tidak dapat menghasilkan antibody yang kuat, mereka ni telah disarankan untuk menerima dos yang ketiga ya. Tapi bagi mereka yang lain, golongan yang tidak ada penyakit immunocompromise ataupun imuniti badan mereka adalah rendah, jadi yang biasa data masih belum mencukupi. Tapi kita masih sedang membuat perancangan, dan kita akan membincangkan pada peringkat kebangsaan sama ada perlu atau tidak kita mereservekan ya vaksin untuk keperluan dos yang ketiga. Tapi yang pentingnya bukan dos yang ketiga itu, Syuhaidah ya. Yang pentingnya selain daripada vaksinasi, selepas menerima vaksinasi yang lengkap 2 dos, kita perlu juga menggabungkannya dengan langkah-langkah kesihatan awam yang lain. Sebagai contoh ya, pemakaian pelitup muka, mengelakkan diri di tempat yang sesak, jangan membasuh tangan, kita selalu membasuh tangan, jaga kebersihan kita ya, pengudaraan yang elok dan sebagainya. Itu merupakan langkah-langkah
langkah-langkah yang perlu kita pergunakan walaupun kita telah menerima 2 vaksin, ya, dan kita akan melihat data kembali, dan sebaik sahaja kita dapat data yang kukuh, kita akan memberi pandangan sama ada perlu atau tidak kepada dos yang ketiga. Baik, tadi Datuk ada menyentuh berkenaan bagaimana selain kepentingan untuk kita mencapai imuniti kelompok, ada juga kepentingan untuk kita meneruskan pengamalan norma baharu, dan juga saya ingin menyentuh berkenaan pernyataan daripada Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin, iaitu kita perlu menerima hakikat sekalipun kita berjaya mengawal pandemik ini, kita juga harus menerima kenyataan untuk COVID-19 ini menjadi endemik, untuk kita hidup bersama virus ini. Jadi apa pemahaman yang perlu kita berjelaskan kepada penonton berkenaan fasa endemik ini untuk langkah persediaan kita bersama, Datuk? Ya, jadi maknanya fasa endemik ni apabila kita terpaksa hidup bersama dengan virus COVID-19 ini, dapat melihat bahawa kita terpaksalah memakai pelitup muka. Maknanya kita langkah-langkah pencegahan kesihatan awam ni perlu kita amalkan walaupun kita telah mencapai imuniti yang tinggi, sebab varian-varian baru berkemungkinan akan hadir di dalam negara kita, dan kita mungkin walaupun ada endemik, dan sekali-sekala kita akan ada keadaan di mana ada outbreak. Maknanya bila ada cetusan wabak-wabak yang berlaku di kalangan komuniti, kita akan terpaksa memberikan fokus pada kawasan-kawasan outbreak ini. Jadi sementara itu kita akan terpaksa mengamalkan norma-norma baru seperti yang telah kita sarankan. Itu merupakan bila kita telah menghadapi keadaan endemik di mana virus itu telah berada dalam komuniti dan tidak dapat kita hapuskan melalui vaksinasi sahaja. Okey, baik. Mungkin sedikit harapan daripada Datuk untuk program vaksinasi yang kita sedang jalankan sekarang ini? Ya, harapan kita memang negara kita sekarang selepas merdeka pada 64 tahun, cabaran yang getir sejak pandemik COVID-19 ini melanda kita, tapi kita sekarang telah melihat bibit-bibit awal cahaya di hujung terowong, ya, dan dengan kerjasama semua pihak, ya, dengan whole of government, whole of society, semua masyarakat Malaysia bersama-sama, kerajaan dan Kementerian Kesihatan menyambut seruan kita semua untuk mendapatkan vaksinasi dengan cepat. Memang kita telah melihat pada tanda-tanda awal bahawa kita akan mencapai kemenangan dan kita dapat kawal bersama wabak ini dalam negara kita, dan insya-Allah negara kita akan terus maju sekiranya kita bersatu dan bersama menghadapi pandemik COVID-19 ini. Baik, seperti yang Datuk nyatakan tadi, kita sudah pun semakin jelas melihat sinar cahaya di hujung terowong, dan sepastinya capaian ataupun aspirasi kita untuk mencapai imuniti kelompok ini semakin terlaksana. Jadi penerangan dan juga harapan daripada Datuk tadi cukup memberi inspirasi kepada kita semua bagaimana Malaysia akan menjadi keluar daripada kemelut pandemik COVID-19 daripada terus berpanjangan ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Pendidikan dan Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Datuk bersama kami hari ini. Baik. Okey, itu dia sebanyak kita kongsi pada anda berkenaan topik bagaimana Malaysia bakal mencapai imuniti kelompok insya-Allah pada bulan Oktober nanti. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.